Assalamualaikum semua. Apa khabar anda di sana? Welcome to my channel Cikgu Linda. Okay, so ini adalah channel Cikgu. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ini untuk menyebarluaskan tentang PDPR yang berkaitan dengan sejarah dan perniagaan. So hari ini bersama dengan Cikgu dalam kelas sejarah tingkatan 2. So pada subscriber Cikgu yang telah subscribe channel Cikgu, Cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan channel Cikgu untuk belajar sejarah tingkatan 2. Hari ini kita masih lagi di dalam bab 10 iaitu berkaitan Sabah dan Sarawak. Apa yang kita akan terokai dalam bab ini adalah 10.2 iaitu kemunculan pemerintahan tempatan. Kita akan lihat untuk pengetahuan semua, wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri, di mana ia berasaskan kepada bentuk muka bumi tadilah, iaitu geografi. Kita ada pemerintah di pesisiran pantai, di lembah sungai, dan pemerintah yang berada di kawasan pedalaman. Okay, kita terokai dulu sistem pemerintahan yang diamalkan di negeri Sarawak. Kerana di negeri Sarawak dia ada kerajaan yang berada di lembah sungai dan juga di pesisiran pantai. Manakala di kawasan pedalaman mereka akan ada suku kaum. Okey, di pedalaman pemerintah akan mengikut kesukuan. Mengikut kesukuan mereka dan ada ketuanya lah, ada pemerintah masing-masing. Dan Kesultanan Melayu Brunei juga telah menyebarkan pengaruhnya di Sarawak. Seperti mana yang awak dah belajar dalam bab 10.1. Okey. Kita lihat yang pertama yang diamalkan oleh masyarakat Sarawak. Okey, kita ada pemerintah kepimpinan kesukuan di mana ia diamalkan di kawasan pedalaman Sarawak. Dan setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada mana-mana kuasa dari luar. Okey, ketuanya yang bebas, tak kisahlah, okey kan? Okey, so kalau kita tengok Iban, kita ada tuai rumah, ketuanya. Okey, ni suku kaum Iban lah. Kalau kaum Kelabit, kita ada ketuanya nama Laih Rayeh. Kenyah, kita ada Peran Lepo. Dan Kayan, kita ada Kelunan Marin atau Hipun Umar. Okey, ini adalah ketua bagi setiap kaum. Manakala yang kedua kita lihat kepimpinan di lembah sungai. Okay, di lembah sungai ini dia menerima pengaruh daripada kerajaan di alam Melayu dan seterusnya dia membentuk pemerintahan. Di mana kaum Melayu dulu wujud di pesisir pantai dan lembah sungai. Maka kat sini ada dua bentuk pemerintahan iaitu kerajaan dan juga wakil raja. Ini negeri Sarawak. Okey, inilah yang pertama tadi kerajaan, yang kedua dia ada wakil raja. So kerajaan yang wujud di lembah sungai ada 5 pada waktu itu, iaitu Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan Milano. Maka di sini mereka akan ada interaksi antara kerajaan ini dan juga kerajaan luar. Okey, ada hubunganlah antara Sawaku dengan kerajaan luar. Okey, Samadong dengan kerajaan luar. Okey, maksudnya sebab aktiviti perdagangan, kan? Betul. Dan juga kerajaan ini, kepimpinan ini wujud ataupun muncul pada abad ke-7. Okey. Seterusnya kita ada wakil raja. Ini adalah penghijrahan penduduk di alam Melayu dan seterusnya dia mewujudkan pembentukan tamadun yang lebih baik. Di mana awak dah tahu sebelum ini, di mana kita ada Sriwijaya, ada Majapahit kan yang orang kata menjajah Sarawak pada waktu itu kan, meluaskan kuasa mereka. Okey, penduduk di kawasan pesisir pantai Sarawak terdiri daripada kaum Melayu yang dipengaruhi oleh Sriwijaya, Brunei dan Majapahit. Kan? Okey, kita tengok di kerajaan dulu. Di mana kerajaan Sawaku kita ada Santubong lah pelabuhannya. Kerajaan Samadong kita ada di lembah Sungai Samarahan terletaknya kan. Dan kerajaan Kalka kita kawasan itu terletak di Kuala Sungai Kran. Dan raja mereka, pemerintah mereka digelar raja iaitu ada nama Datu, kita panggil Datu Abang dan juga Dayang.
Okey. Manakala wakil raja juga kita ada Kesultanan Melayu Brunei yang kemudian mengekalkan sistem pemerintahan kerajaan Melayu di Sarawak kecuali kaum Dayak, okey, yang mana diberikan gelaran orang kaya. Ya, inilah 5 kerajaan, okey, yang utama dalam sistem pemerintahan kerajaan tadi kan. Okey, kita ada Kalka tadi, kerajaan Kalka, Sawaku, Samado, Malano dan Saribas. Inilah kedudukan ataupun lokasi peta Sarawak tadi, okey. Okay, kita lihat pula kepada sistem pemerintahan Sabah. Okay, sama juga di Sabah, di mana bagi masyarakat yang berada di pedalaman, mereka akan ada kepimpinan kesukuan. Manakala di lembah sungai seperti di Sarawak tadi kan, di Sarawak kita ada kerajaan dan juga wakil raja. Tapi di Sabah kita ada wakil raja dan ketua bebas. Okay, kita lihat kesukuan di pedalaman Sabah. Okay, di mana dia juga tersusun, sistem pentadbiran yang tersusun dan bebas daripada orang luar, kuasa-kuasa luar. Okay, kita ada kadazan dusun, kita ada murut, kita ada orang sungai. So, ketuanya kita panggil orang ibad, orang tua. Okay, ketua kita panggil orang tua. Kalau babalian untuk murut, kadazan dusun dia ada bobo hizan dan bobo lian lah. Seperti yang awak dah lihat, awak akan pelajari pada video 10.4 nanti kan. Okay? Dan mereka ini akan menguruskan soal adat dan pantang larang. Manakala di kepimpinan lembah sungai di Sabah kan, mereka terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu, iaitu daripada Brunei, Sulu dan ketua bebas. So kita tengok dekat sini wakil raja, pengaruh dari Brunei dan Sulu adalah melalui wakil-wakil raja. Mereka akan menjaga atau menguasai aspek daripada kehakiman, menjaga keamanan, kebajikan penduduk dan juga mengutip cukai. Itu wakil raja. Manakala untuk ketua bebas, dia mentadbir di muara sungai. Ketua bebas terdiri daripada Sharif Osman di kawasan Marudu dan Datuk Keruding daripada kawasan Tunku. Ini kawasan kat Sabah lah. Ketua bebas ni dia menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang mereka sendiri. Dan ketua bebas ini dia ada pertalian dengan keluarga diraja. Sama ada raja itu daripada Brunei ataupun raja daripada Sulu dan raja daripada keturunan Arab Syarif. So bezalah. Di lembah sungai ada 2, wakil raja dan juga ketua bebas. Inilah peta Sabah. So boleh nampak kan? Sistem pemerintahan yang diamalkan di negeri Sabah berbeza sikitlah dengan di negeri Sarawak. Yang sama kita ada kesukuan di bahagian pedalaman Sabah dan juga di bahagian pedalaman Sarawak. Di Sabah dan Sarawak pun kita ada wakil daripada Brunei juga. Ini ketua bebas. Di Sarawak tak ada. Kemudian kita ada wakil Sulu. So kalau ingat kat sini kan, wakil Sulu. So nampak di Sabah ada pelbagai lah sistem pemerintahan. Tapi ingat dia berada di lembah sungai. Dia mengikut bentuk geografi lah. Sampai di sini sahaja kisah sistem pemerintahan yang diamalkan di negeri Sabah dan Sarawak. Ada persamaan dan ada perbezaan. So cikgu harap anak-anak boleh bezakan yang mana di bahagian pedalaman dan juga di bahagian lembah sungai dan pesisiran pantai di antara Sabah dan Sarawak. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu ini untuk menerima maklum tentang video-video yang terbaru daripada cikgu Linda. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.